Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berjumpa kembali pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam. Hari yang kita kena ambil keberkahan dari hari Jumaat ini. Boleh dengan cara memperbanyak salawat ataupun membaca surah Al-Kahfi. Dan salat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menghabiskan semua pelajaran nahwu, dan ini sudah, sekarang ni kita sebenarnya masuk pada muka surat 117. Cuma muka surat 117 ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dengan setakat membaca sahaja. Dia masih samalah macam yang kita belajar sebelum ni. Cuma ini macam latihan sekali dengan jawapan di sini. Macam muka surat 117 boleh tuan-tuan dan puan-puan buka tu. Wasujudul jahalati baina yadai masyayikhihim haramun ittifaqan. Ittifaqan tu memang kan itu maf'ul mutlak. Tuan-tuan dan puan-puan kan dah belajar bahwasanya ittifaqan ini kan dalam bentuk masdar dan dia nasab di ujung-ujung ayat. Tu dia maf'ul mutlak. Tapi ini pun kita dah belajar sebenarnya. Cuma yang ini bolehlah tuan-tuan dan puan-puan baca saja untuk menambah kepahaman tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ini sekadar untuk memperkuat kepahaman kita. Jadi ini muka surat 117 sampailah muka surat 124. Ini setakat untuk memperkuat kepahaman tuan-tuan dan puan-puan. Macam jayidan, macam tuan-tuan dan puan-puan selalu kan cakap kita jayidan. Ta'allam jayidan. Belajarlah kamu dengan baik. Maksud dia apa? Jayidan ni apa yang Arab dia? Kenapa dia nasab jayidan? Kenapa ujung dia tu nasab? Sebabkan dia adalah maf'ul mutlaq. Jadi jayidan tu adalah maf'ul mutlaq. Ta'allam jayidan. Itu maf'ul mutlaq ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam itulah di antaranya. Macam juga jiddan. Macam hadza qalil jiddan. Ini sangat sedikit sangat. Sangat tu jiddan tu itu pun juga maf'ul mutlaq. Jadi itu maf'ul mutlaq ni boleh tuan-tuan dan puan-puan baca. Macam aidan, macam dalam wa qala Allah Taala aidan. Aidan atau maknanya juga. Ini ni juga termasuk kepada maf'ul mutlaq. Jadi maf'ul mutlaq ni di sini ni adalah senarai perkataan-perkataan yang dia ni dalam ayat tu jadi maf'ul mutlaq. Yang perkataan ni dan dia ni familiar dan popular lah. Macam aidan, jiddan, jayidan, apa lagi, ittifaqan, ijma'an. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dalam kitab haqqan, haqqan, hamdan, syukran. Syukran pun juga terbagi maf'ul mutlaq. Syukran ni kenapa maf'ul mutlaq? Kalau tuan-tuan dan puan-puan cakap kan, syukran, maksud dia apa sana tu? Ashkuruka syukran. Saya berterima kasih kepada kamu syukran, dengan betul-betul rasa terima kasih. Betul-betul rasa terima. Maf'ul mutlaq. Afwan juga maf'ul mutlaq. Jadi afwan juga, apa lagi ya? Banyak sana tu yang perkataan tu kita dengar dalam perbualan kita. Cuma yang ini bolehlah tuan-tuan dan puan-puan baca. Macam kathiran aidan, qalilan, akulu qalilan, saya makan sedikit saja. Qalilan itu pun juga maf'ul mutlaq. Akulu kathiran, kathiran juga maf'ul mutlaq. Macam yang kita belajar maf'ul mutlaq dulu kan, ada tu yang saya cakap, saya buat ayat dia, fadhkurullaha kathiran.
Maka kalian semua ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah kathiran, dengan banyak-banyak. Bakathiran tu maf'ul mutlak, samalah sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa yang ini boleh tuan-tuan dan puan-puan baca, ataupun saya nak jelaskan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan baca. Dan insya-Allah hari ini kita cuba untuk merengkaskan. Sebab hari ini kan last untuk minggu ni kan. Untuk minggu ni, jadi kita cuba untuk merengkaskan apa-apa yang kita dah belajar di level 5. Jadi level 5 ni, kalau saya nak categorizekan, kalau saya nak buat dia jadi kumpulan-kumpulan, ni samalah af'alul muqarabah, af'alur raja, af'alul syuru' tu satu kumpulan tu. Nanti boleh jalankan dengan Syahir nanti. Macam mana kesamaan dan perbezaan yang sedikit. Sedikit saja perbezaan dia, itu perbezaannya pada af'alur raja. Sebab kan af'alur raja ni dia ada pakai an. Ada sebahagian tu yang pakai an. Lepas tu huruf yang beramal seperti laisa. Yang ini agak berbeza pada yang lain. Lepas tu ighra', tahdhir dan ikhtisas. Yang tiga ni benda dia sama, tapi fi'il dia tak nampak. Nanti saya jelaskan. Lepas tu af'alul dhammi wal madhi. Lepas tu isim tafdil dan ta'ajjub. Nanti kita cuba ringkaskan semua sekali, adad dan juga adadun tartibi, insya-Allah. Jadi semoga saja kita ada masa nak meringkaskan semua ni sekali ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah kita mulai daripada Ustaz Syahir. Kita silakan. Ringkasan apa mana sini? Dari af'alul muqarabah. Kumpulan af'al tadi. Af'alul muqarabah, af'alul syuru', af'alul syuru'. Kalau saya nak bilang betul boleh? Baik, kita buka Kita cuba tengok budayaan dia. Okey, jadi macam Ustaz cakap, kita dah habis dah pelajaran untuk level yang ni. Dan hari ni alhamdulillah ada masa kita boleh ulang lagi lah. Kita ulang. Jadi pada pelajaran yang pertama, kalau ikutkan hari Isnin lah kita belajar pelajaran ni. Kita belajar pelajaran ni hari Isnin. Okey. Jadi ini adalah bab yang dipanggil sebagai af'al muqarabah. Kita pun dah huraikan dah waktu hari Isnin. Jadi ringkasan dia apa je sebenarnya dekat sini? Ringkasan dia nak bagi tahu kita yang mana af'alul muqarabah ni ataupun kada wa akhwatuha ni, dia macam kana. Dia beramal seperti kana, merafa'kan isim, menasabkan khabar. Cuma khabar dia tu je dia nak bagi tahu yang khabar dia adalah fi'il mudhari', itu je. Kalau kana punya khabar, dia boleh jadi jar majrur, zaraf kan. Tapi ini memang khabar dia fi'il mudhari' sahaja. Lepas tu fi'il ni menunjukkan dekatnya kejadian. Jadi dia ada perbezaan antara af'alul muqarabah, af'alul raja' dan af'alul syuru'. Yang mana af'alul muqarabah ni, okey, tiga-tiga tu kalau kita perasan amal dia macam kana, tiga-tiga. Semua beramal macam kana, khabar dia fi'il mudhari'. Tapi untuk af'alul muqarabah ni apa perbezaan antara dengan dua tu? Dia kata dekatnya kejadian suatu pekerjaan sehingga disebut af'alul muqarabah. Makna af'alul muqarabah ni, fi'il ni, kada, karaba, ausyaka ni, maknanya hampir. Hampir sahaja. Contohnya hampir sahaja dia ni terjatuh. Okey, hampir sahaja dia ni menjadi seorang kafir. Macam tu. Jadi dia punya khabar dia adalah fi'il mudhari'. Okey. Ini adalah af'alul muqarabah dan ini adalah akhwat-akhwat dia lah. Kita tengok contoh pun. Ada kada Zaidun yahliku. Hampir saja Zaid itu binasa. Maknanya memang khabar dia akan jadi fi'il mudhari' lah. Taqa'u, yamutu,
Aw syakat Fatimatu, hampir saja Fatimah itu terjatuh di dalam perigi ataupun telaga. Okey. Jadi itulah dia. Tengok ni ada fi'il mudhari' kada yakadu aw syaka yushiku. Ni tak ada ni qaraba saja. Jadi semua khabar dia adalah fi'il mudhari'. Jadi kalau kita nampak kada dengan akhwat-akhwat dia ni, dengan saudara-saudara dia ni dekat jumlah, first kita kena cari isim dia lah. Jadi kalau kita dah nampak setelah kada tu ada isim, jadi isim tu akan jadi fa'il. Dan kita kena cari fi'il mudhari' dia. Tak payahlah susah-susah macam khabar kana. Nak kena cari okey jumlah ismiyah ada tak? Lepas tu tak ada, cari jumlah fi'liyah ada tak? Macam tu, tak payah. Jadi kalau af'alul muqarrabah ni dia mudah sebab hanya kena cari fi'il mudhari' je yang akan jadi khabar dia. Okey. Ini af'alul muqarrabah. Okey. Lepas tu ini adalah yang kedua ni adalah af'alur raja' lah. Okey. Okey, af'alur raja'. Jadi nama dia perbezaan memang lain lah. Tadi af'alul muqarrabah ni af'alur raja' kan. Tapi kita tengok keterangan dia lebih kurang je. Af'alur raja' beramal seperti kana, hanya saja khabarnya berupa fi'il mudhari'. Dia sama je macam af'alul muqarrabah. Dia macam kana tapi khabar dia fi'il mudhari'. Lepas tu dia nak cakap akhwat dia lah. Sahara dengan ikhlau laqa. Dia nak kata apa? Fi'il ini menunjukkan pengharapan atas kejadian suatu pekerjaan sehingga disebut af'alur raja'. Maknanya fi'il ni tadi kalau af'alul muqarrabah function dekat makna dia nak kata yang hampir saja. Tapi kalau yang ini af'alur raja' ni pula makna dia lain. Kita tak boleh lah cakap walaupun amal dia sama tapi makna dia lain. Okey. Makna dia lain. Kalau af'alul muqarrabah dekat suatu pekerjaan tu berlaku. Kalau untuk af'alur raja' pula adalah untuk harapan. Semoga, harap-harap. Jadi ada perbezaan. Kita tak boleh samakan antara inilah af'alur raja' dan af'alul muqarrabah ni. Asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan. Semoga semoga atas semoga Allah menerima taubat mereka. Jadi macam biasa khabar dia fi'il mudhari'. Asallahu Allah dah lafzul jalalah jadi isim kepada asa. Khabar asa mana? Ayyatuba alaihim. Okey. Cuma dekat sinilah dia ada huraikan sikit. Untuk hara dan ikhlau laqa khabarnya harus didahului oleh ain masdariyah. Maknanya macam saya cakap dululah, khabar dia fi'il mudhari' tetapi harus didahului oleh ain. Ain yang ambil nasab tu. An lan izan kailam juhud. Ain. Dia kena ada ain dulu baru fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itulah yang kena mansub. Sebab apa dah ada ambil nasab kan. Cuma ini akan jadi dia wajib. Orang kata wajib lah. Mesti. Kalau ada hara dan ikhlau laqa, cari isim dia dulu. Khabar dia mesti kena ada ain dulu. Sebelum fi'il mudhari' kena letak ain masdariyah. Al masdariyah an amil nasab. Sedangkan dia kata untuk asal tak harus. Tapi ada juga yang apa ni? Asal tapi khabar dia ada fi'il mudhari'. Macam ni lah. Asallahu ayyatuba alaihim. Dia ada ain, didahului oleh ain. Tapi kalau kita nak tengok contoh kat bawah ni pun boleh. Okey. Ni hara abi ay yaslama fi safari. Tengok ada an. Ni kena mansub, fi'il mudhari' mansub. Lepas tu ni pula ikhlau laqa al ustadzu ayyubaraka fi hayati. Tengok yubaraka. Ni ada an juga. Jadi dia cuma apa ni lah, kalau untuk yang af'alul muqarrabah ni dia tak ada fi'il yang khas kena letak an. Jadi ada beza antara af'alul muqarrabah dan af'alur raja'. Kita boleh bezakan lah. Dia sebenarnya tak susah pun nak bezakan. Cuma kena hafal huruf dia. Dan minta maaf, cuma kena hafal fi'il dia tu dan kita tahu itu apa, af'alul syuru' ke af'alul muqarrabah ke af'alur raja'. Okey. Lepas tu af'alul syuru', ini yang terakhir lah antara tiga-tiga af'al yang hampir sama dia punya tu. Tapi ada perbezaan yang sedikit lah. Untuk af'alul syuru' dia beramal seperti kana, hanya saja khabarnya berupa fi'il mudhari'. Pun sama.
Fi'il ini menunjukkan dimulainya suatu pekerjaan sehingga disebutkan af'alus syuru'. Maknanya function fi'il ni dia nak kasih makna apa? Bermula, mulai. Jadi kita nak terjemah apa? Bermulalah dia mengajar, macam tu. Contohnya kita tengok ni. Contoh dia apa? Ansha'a al-ustazu bi syarhid darsi. Yashrahud darsi. Okey, yashrahud darsi. Hampir guru itu, kalau ini kalau ikut terjemah bahasa Melayu yang orang panggil apa? Yang memang tepat lah. Guru itu memulai menerangkan pelajaran. Ataupun kalau nak ikut bahasa Arab dia, telah bermula guru itu bermula apa? Menerangkan pelajaran. Itulah dia. Lepas tu semua af'alus syuru' dia kata hanya berbentuk fi'il madhi kecuali ja'ala. Jadi kalau kita nampak ja'ala ya ja'alu, contoh kita nampak ja'ala ke ya ja'alu ke, dia pun boleh beramal. Tapi kalau untuk fi'il-fi'il lain, contoh macam akhadha, kalau kita nampak makna ya'khudhu, kita tak boleh cakap dia af'alus syuru' lah. Sebab dia kata semua af'alus syuru' ni hanya berbentuk fi'il madhi je. Kecuali untuk ja'ala dan kecuali untuk ja'ala yang mana dia boleh beramal daripada fi'il mudhari' jugalah, ya ja'alu. Jadi perbezaan dia apa dekat sini? Perbezaan dia adalah makna dia lah, makna bermulai. Mulai. Jadi apa perbezaan antara tiga-tiga ni? Af'alul muqarabah, perbezaan dia adalah qarib, maknanya pekerjaan tu dekat. Dan untuk af'alur raja', pekerjaan tu untuk harapan, semoga ataupun mudah-mudahan lah. Jadi untuk af'alus syuru' pula maknanya bermula. Af'alus syuru' ni pula makna dia bermula. Jadi kalau kita nampak salah satu daripada af'alus syuru' ni, bolehlah kita nak terjemah dia makna bermula, tapi dengan syarat kena dah cari khabar dia. Khabar dia fi'il mudhari' lah. Okey. Itu saja. Yang pastikan isim dia tu memang wajib rafa'. Amal dia macam kana. Itu je persamaan dia orang ni. Jadi kalau kita nampak salah satu daripada fi'il af'alus syuru' ke, kita carilah fi'il apa ni? Kita cari isim dengan fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari' dia jadi khabar. Lepas tu af'alur raja' pula dia kata kena sebelum fi'il mudhari' tu kena ada ain masdariyah dulu untuk hara dan ikhlaul laqa. Asal tak harus. Itu beza antara tiga tu lah. Okey, untuk af'alul muqarabah, af'alur raja' dan juga af'alus syuru'. Okey, insya-Allah. Inilah tuan-tuan dan puan, tu yang tentang af'alur raja', af'alus syuru', af'alul muqarabah. Okey. Okey, baik pula. Jadi sekarang kita masuk ke yang kalau sekarang ni kita cuba igra', tahsis dan ikhtisas dan igra', tahsis dan ikhtisas muka surat 16. Okey. Kita cuba kita ambil dalam muka surat 106 tu igra', takhsis dan okey. Al-ikhlasa macam juga al-lissa ataupun juga
Kita coba yang macam ni ya. Ni igra, taksis, tahzir wal ikhtisas. Okey. Jadi kita tengok sini at-talabata. Yang ni ada yang warna, semalam ada warna merah. Mungkin ni. Saya ambil dalam apa? Almari ada warna biru ke merah. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan. Jadi macam ni, al-ikhlasa, al-lissa, at-talabata. Kalau kita tengok sini al-ikhlasa, kenapa dia menjadi fathah macam ni? Al-lissa, lissa ni makna dia pencuri. Kenapa dia pakai fathah sini ni? Okey. Lepas tu at-talabata, kenapa sana tu pakai fathah di sana tu? Okey. Ada saya? Okey, syukran. Okey. Sekarang kita tengok. Kalau igra, ini igra nama dia. Ikhlas ni kan benda yang baik. Macam kita cakap sama orang, ikhlaslah. Ikhlaslah. Maksud dia di sana tu, sebelum yang kata kerja ni, sebelum kita cakap ikhlaslah, maknanya apa yang kita maksudkan? Berbuat ikhlaslah. Sebenarnya kan kalau nak panjang dia, berbuat ikhlaslah. Tapi kalau kita cakap sama orang kan ikhlaslah. Tak payah pakai berbuat. Berbuat dia kita buang. Saya boleh tutup pintu. Jadi kalau kita cakap ikhlaslah, kita buat simple dia. Tapi berbuat dia kita hilangkan. Sepatutnya kan berbuat ikhlaslah. Macam tu yang bahasa Arab. Sini sebenarnya if'al al-ikhlas ataupun ilzam al-ikhlas. Pintu kan. Sepatutnya ilzam al-ikhlas, bukan al-ikhlas saja sebenarnya, ilzam ataupun if'al. Jadi kata kerjanya dia dibuang. Jadi macam itulah yang igra ni. Sebenarnya ada kata kerja sini ni. Ilzam ke atau if'al ke? Ilzam sebenarnya ilzam ke atau if'al. Sebab itulah yang sini ni nasab. Sebab kan berbuatlah kamu, hendaklah kamu berbuat akan keikhlasan. Yang ini ni sebagai maf'ulun bih, mimfa. Saya buat saja mimfa ya. Tanda nasab dia apa? Dia maf'ulun bih mansub. Tanda nasab dia fathah. Okey. Yang ini ni adalah igra. Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia, kata kerja dia tak nampak. Kata kerja dia dihazafkan, dibuang. Okey. Macam tu juga kalau dalam kitab, dalam latihan, tuan-tuan dan puan-puan buka tu dalam latihan, ada nombor satu dalam latihan. Al-fadilata. Berbuatlah yang salah satu yang utama atau keunggulan, macam itulah ya. Ataupun yang dalam kitab tu lagi, sadiqaka wal ihsana ilaihi. Berbuatlah kepada saudaramu al-ihsan, berbuat baik pada saudaramu. Jadi al-ikhlasa ini contoh daripada igra. Okey. Jadi kalau ciri-ciri dia, setiap yang igra, tahzir, ikhtisas, ini ni ada fi'il yang dihazafkan. Kalau al-lissa apa maksud dia? Ihzar. Jadi ihzar dia ni. Makna ihzar tu apa? Hindarilah. Ihdar. Hindarilah. Hindarilah pencuri. Hindarilah atau jauhlah daripada
pencuri. Ini pun juga macam tu. Ihdar ni kan fi'il amar. Fa'ilnya mana? Kamu. Hendaklah kamu menghindari pencuri. Akan pencuri. Jadi ini sebagai apa? Sama macam tu maf'ulun bih. Dia mansub. Tanda nasab dia fathah. Okey. Dan dia sebagai tahdzir. Ciri-ciri dia apa? Kata kerja dia dibuang. Kata kerja dia dibuang. Kata kerja dia iaitu ihdar. Okey. Lepas tu nahnu. Macam tu juga yang ni. Nahnu at-talabata nuhibbul arabiyyah. Kami, ini kami. Sepatutnya sini kenapa pula sini di fathah? Kenapa pula di fathah dia? Di sini ni mengkhususkan kami, khususnya pelajar-pelajar ni, kami pelajar-pelajar ni, kami pelajar-pelajar ni, kita ni orang Melayu ni, kita ni pelajar-pelajar, kita ni orang Islam, macam itulah dikhususkan. Jadi sini ni ada kata kerja sini ni. Nahnu na'ni ataupun nakhussu. Nahnu na'ni at-talabata. Jadi kami khususnya ini jadi maf'ulun bih sama juga. Dia mansub. Tanda nasab dia fathah. Yang ini ni sebagai ikhtisas. Dia sebagai pengkhususan. Kami, khususnya pelajar-pelajar ni, suka sangat dengan bahasa Arab. Macam tu lah. Macam tu. Jadi, ini ni ciri-ciri pada igra', tahdzir, wal ikhtisas. Apa ciri-ciri dia? Kata kerja dia dibuang. Kalau kata kerja dia dibuang tu apa saja? Macam dalam kitab tu dah tulis dah. Kalau yang igra' ni selalu dia antara ilzam, if'al ataupun utlub. Kalau sini ni sini ilzam, utlub atau if'al. Kalau yang tahdzir ni ihdar, kata kerja ni buang dia. Kalau yang ikhtisas ni khassa, ya khusu ataupun ana ya'ni. Ana ya'ni. Okey. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang iqra', tahdzir wal ikhtisas. Lalu macam mana? Apa ada soalan? Latihan muka surat 106. 106. Tapi saya yang ambil yang ini dalam table. Yang ini dalam latihan ada. Dan ini dalam latihan nombor 7. 106 Nombor 7 latihan bahasa Arab tu nombor 7. Okey, 106 nombor 7 yang ni. Al-lissa. Lissa tu makna pencuri. Yang ini nombor 9 sebenarnya. Yang ini. Cuma yang ayat selepas dia saya buang. Ayat selepas dia tu saya tukar. Sini ni nastashilu. Tapi sini saya buat nuhibbul arabiyyah. Biar mempermudah. Kalau nastashilu kullas sa'bi linailil muna ni panjang sangat. Maksud dia apa sini ni? Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu makna dia. Nombor 9 muka surat 106. Muka 106 nombor 9. Asal dia adalah dalam ayat dalam buku ni, nahnu talabata, kami pelajar-pelajar, nastashilu, kami menginginkan kemudahan, meminta kemudahan, kulla sa'bi, untuk setiap kesusahan. Kami minta kemudahan untuk setiap yang susah, linailil muna, untuk menggapai, untuk mencapai cita-cita ataupun harapan. Al-muna tu cita-cita. Boleh makna dia meminta kemudahan, boleh makna dia menganggap kemudahan, menganggap mudah, boleh juga menganggap mudah setiap yang susah untuk menggapai cita-cita. Okey. Lepas tu kita cuba masuk kepada muka surat 107. Kita ambil nombor 1 ni. Nombor 1 dah saya latihan nombor 1 dah saya buat. Dah. Muka surat 107 kita nombor 1 saya dah buat Kita buat yang nombor 2 107 nombor 2. Muka surat 107 latihan yang nombor 2 ni, yang bahasa Arab ni teman-teman. Mana pen warna hitam?
Ini nombor 1 lah, tak apa. Ini nombor 1 lah, sorry. Okey, nanti kita tambah lagi kalau ada yang nampak yang lain. Boleh yang tambah satu lagi ya. Okey, dah saya. Kita cuba. Ini ni semua ni emas saja, yang tak ada ambil isal ya. Sekejap. Saya ambil isal satu. Semua ni nikmat saja. Okey, tak apalah. Dia sama saja tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi kita tengok sekarang yang mana nikmat dia atau bi'sa dia, af'alud dhammi atau madahi dia yang mana? Kita ambil Yang ni. Lepas tu yang ni. Lepas tu mana lagi? Yang ni. Lepas tu mana lagi? Yang ni. Okey, itu cara kita nak tahu dulu ya. Jadi kalau kita terjumpa af'alul madahi ataupun dhammi, cari fi'il dia dulu. Dah jumpa fi'il dia, maknanya selepas fi'il tu ada fa'il. Dia sama macam fi'il biasa, ada fa'il dia. Jadi mana fa'il dia? Sebaik-baik, apanya sebaik-baik? Kitab, pelajar, teman, kawan. Sebaik-baik kawan. Jadi ini sebagai fa'il. Yang mana lagi? Ya, ini pun juga sebaik-baik minuman. Ini sebagai fa'il. Okey. Ya, ini pun juga sebagai fa'il. Ilmu. Ini pun juga sebagai fa'il. Okey. Ini pun juga selepas dia mana? Al-qaidu. Sebaik-baik pemimpin, panglima. Ini pun juga fa'il. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ni'mah ni sebagai fi'il dia, ini sebagai fa'il dia. Habba pun juga sama. Okey. Cara dia macam tu, cara nak senang dia lah. Okey. Sekarang kita tengok yang selepas dia. Orang selalu tersilap pada benda-benda yang selepas ni. Kalau fi'il dan fa'il ni senang. Ni fi'il, ini fa'il, ni fi'il, ni fa'il, ni fi'il, ni fa'il, ni fi'il, ni fi'il, ni fa'il. Senang saja. Sekarang kita cuba tengok benda lain dia. Al-kitabu ni jadi apa? Inilah orang ada ikhtilaf ni. Dia boleh dua jawapan dia tuan-tuan dan puan-puan. Satu, dia sebagai apa? Sebagai mubtada' muakhar. Dia sebagai mubtada'. Kenapa pula mubtada' Ustaz? Sebabkan sebenarnya dia di depan ni. Kalau dia sebagai mubtada' muakhar, nama dia mubtada' muakhar, saya buat saja mim ya. Mubtada' muakharun. Asal dia macam ni, dia nama dia mubtada' muakhar. Kenapa? Kalau orang yang menyatakan ini sebagai mubtada' muakhar, maknanya dia menganggap al-kitabu ni di awal. Maksud dia macam mana? Kitab tu adalah sebaik-baik kawan. Jadi macam tu makna dia. Kalau orang yang menganggap dia sebagai mubtada' muakhar, tak salah. Sebab dia boleh macam tu. Ataupun yang nombor 2, i'rab dia sebagai apa? Sebagai khabar. Sebagai khabar, Sebagai khabar, mana mubtada' dia? Mubtada' dia sini tuan-tuan dan puan-puan. Huwa. Ustaz, kenapa tak sahib saja jadi mubtada' dia? Tak boleh. Ini fa'il kepada ni'mah. Kenapa tak ni'mah dengan sahib saja? Yang dua-dua ni sekali jadi mubtada' Ustaz? Tak boleh. Ini fi'il. Fi'il tak boleh di mubtada'. Jadi kena ada tengah-tengah ni ada huwa. Kenapa mesti huwa sini Ustaz? Kenapa tak hiya ke, hum ke? Sebabkan dia nak rujuk kepada kawan. Kawan ni kan seorang. Lelaki seorang ni kawan di sini ni. Sebab tu pakai huwa sini. Jadi al-kitabu sebagai khabar daripada huwa yang dihadzafkan, yang dibuang.
yang jadi khabar kepada hara dengan ikhlalaqa tu makna apa? Ada makna dia tanya. Tak ada makna. Tak ada makna. Kalau an yang pada yang tadi tu dia tak ada makna. Itu cuma nama dia an masdariyah. Nama yang tadi tu ya, itu an masdariyah nama dia. Dia tak ada makna, dia tak ada makna khas, bukan bermaknakan akan juga. Boleh kadang-kadang dimaknakan akan juga, kadang-kadang tak. Jadi tak mesti dengan akan. Cuma itu nama dia an masdariyah. An masdariyah. Okey, tuan-tuan. An masdariyah tu apa maksud dia? Maksud dia adalah an yang menjadikan fi'il mudhari' tu makna dia macam masdar. Contoh dia lah asallahu ayyatuba. Asallahu ada dalam kitab tu, kita ambil contoh dalam kitab ya. Sorry tuan-tuan dan puan, kita rujuk sedikit ya. Yang tadi ni asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah ayyatuba alaihim, memberi taubat, pintu taubat kepada mereka. Jadi dia an ni, ini nama dia an masdariyah. Untuk memberikan makna pada fi'il tu boleh dia pakai makna masdar ataupun pakai makna fi'il itu sendiri. Itu an masdariyah nama dia tuan-tuan dan puan ya. Boleh tuan-tuan puan-puan bagi tahu itu amil nasab, boleh juga, tak salah. Cuma makna khas dia tak ada. Okey. Dah. Yang sini sampai sini tadi ya. Ini ada dua cara nak i'rabkan yang al-kitabu ni. Pertama dia sebagai mubtada' muakhar, kedua dia sebagai khabar untuk huwa yang dihadzafkan. Okey. Jadi semua macam tu tuan-tuan dan puan. Okey. Yang ni macam mana? Macam tu juga, sama. Kita nak anggap dia sebagai mubtada' muakhar. Mubtada' muakhar. Mubtada' muakhar, sebabkan dia asal dia di awal ni, boleh juga. Atau menganggap dia sebagai khabar daripada huwa. Boleh juga. Sama dengan itu. Makna dia macam mana? Kalau kita nak anggap yang bawah atas ni, makna dia adalah madu adalah sebaik-baik minuman. Ataupun boleh juga kita anggap dia sebaik-baik minuman adalah madu. Okey. Macam tu. Okey. Jadi ini senang saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang nombor 3 ni agak berbeza sedikit. Yang ni kenapa pula dia berbeza? Sebaik-baik ilmu, apa dia? Silahan. Ini kenapa pula dia nasab? Sebabkan dia sebagai tamyiz tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebagai tamyiz. Bukan lagi dia sebagai mubtada' muakhar atau bukan lagi dia sebagai khabar. Tapi di sini dia sebagai tamyiz. Dia nak jelaskan apa tu yang sebaik-baik ilmu. Sebaik-baik ilmu adalah sebaik-baik sebaik-baik senjata. Sebaik-baik ilmu adalah senjata. Okey. Jadi ini sebagai tamyiz. Tamyiz mansub. Tanda nasab dia fathah. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Jadi ini sebagai tamyiz, bukan lagi sebagai mubtada' ataupun khabar. Yang sini macam mana pula? Ini fi'il, ini fa'il dia. Ini yang di awal ni jadi apa dia? Khalidun ni ismun di awal ayat. Jadi apa dia? Macam biasa sebagai mubtada' dah. Jangan pula tuan-tuan terkeliru pula ya. Kalau dah ismun di awal ayat tu mubtada' lah dia tu. Jadi jangan ragu-ragu. Pada terakhir ni senang je. Ini fi'il, ini fa'il. Ini Khalidun ni di awal ayat. Kata nama di awal ayat. Maknanya sebagai mubtada' lah dia. Sebab itulah dia rafa'. Mubtada' marfu'. Okey. Senang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fi'il madahi dan dham dia ada yang berkawan dengan khabar ataupun mubtada' muakhar, ataupun dengan tamyiz, ataupun dengan mubtada' macam ni. Faham Izwan? Faham? Okey, bagus Izwan. Itu
Okey, jadi ini dhammi madahi ya. Okey. Kita cuba ini kalau tuan-tuan tak ada soalan kita teruskan kepada isim tafdil dan ta'ajjub. Okey. Saya padam ya. Dah? Termasuk yang fi'il isim tafdil dan fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub. Contoh dia lah. Kita buat yang ambil dalam latihan, ada latihan di sini? Ada. Nombor 2 latihan muka surat 110. 110 muka surat 110. Soalan nombor 2 yang paling atasnya. Nombor 2 dia. Apa tu? Syaribtu. Ahla syarabin. Syaribtu ahla syarabin. Kita ambil contoh dia. Lepas tu yang nombor apa lagi? Ishtarak. Boleh. Ashtariku al-istighathah istighathata al-kubra. Okey, boleh juga. Kita buat yang tak pernah kita buat semalam Ini rasanya tak ada semalam Yang selepas tu ma ahsana khuluqaka. Ma ahsana khuluqaka. Okey. Sekarang kita tengok ya. Syaribtu. Syaribtu ini fi'il. Telah minum siapa? Saya. Saya telah minum. Akan. Ini apa ni? Akan semanis-manis minuman. Minuman paling manis. Apa tu minuman paling manis? Janji. Bukan janji yang tak ditepati tu manis. Okey. Minuman yang paling manis. Ahla tu makna dia paling manis atau yang termanis. Jadi al-ahla ya. Al-ahla. Ya Ustaz ya? Kalau termanis, jangan pula tuan-tuan dan puan-puan anggap muka saya pun macam tu juga kan paling manis. Tak, saya tak naklah sombong. Jadi ahla syarabin. Okey. Saya minum akan. Jadi sini ni sebagai apa? Objek atau maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih dia. Ini sebagai maf'ulun bih. Saya minum akan. Jadi yang semalam kita buat ismu tafdil dia ada sebagai khabar ya. Macam semalam kita buat apa kita buat semalam ya? Yang jadi khabar dia yang kita ambil dalam kitab ya. Semalam ni kita ambil semalam tu Aliyun aktsaru min Hasanin ilman. Aktsaru Aliyun aktsaru. Aktsaru dalam ayat yang semalam tu dia sebagai khabar. Sebab tu dia aktsaru Kalau yang sekarang ni sebagai maf'ulun bih. Ni sebagai maf'ulun bih, objek. Saya minum akan yang paling manis. Paling manis minuman maksud dia. Jadi ini ni maf'ulun bih.
Okey. Maf'ulun bih, i'rab dia nasab, mansub. Tanda nasab dia fathah. Yang ini ni okey. Yang sini ni ini ni ada fathah sebenarnya sini tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada fathah. Fathah dia tak nampak. Semua fathah dia tak nampak. Jadi nama dia fathah muqaddarah. Ini isim apa nama dia? Isim maqsur. Isim maqsur ya. Isim maqsur. Okey, ini isim maqsur. Jadi dia dengan fathah muqaddarah. Ya. Lepas tu syarabin. Syarab ni jadi apa dia? Ini jadi mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Sebab tu sini pakai kasrah. Mudhaf ilaih. I'rab dia apa? Majrur. Tanda jar dia kasrah. Ini kasrah nampak. Kan nama dia kasrah zahirah lah. Kalau tuan-tuan nak bagi yang panjang, nama dia kasratun zahiratun. Okey. Jadi syaribtu ahla syarabin. Macam tu ya. Okey. Kalau tuan-tuan tunjuk macam ni, macam mana pula dia? Kalau yang kes dia ini. Ashtariku al-istighathah. Al-istighathata al-kubra. Ashtariku ni makna dia apa? Sini ishtaraka atau apa ni? Ishtarik. Maksud dia sini ni ashtariku ke ishtarik? Dia boleh dua tu ya? Macam ishtarik. Cuma dia tak bagi tanda suruh pula. Macam tanda seru. Dia tak bagi tanda seru. Boleh. Kalau kita nak ikut kitab pun boleh juga ishtarik. Sebab dia tak bagi tanda perintah. Jadi saya pun ragu-ragu. Kalau dia bagi tanda perintah, macam tanda ini di akhiran dia, baru nampak kita dia kata perintah kan. Ishtarik. Okey. Saya rasa ishtarik juga. Ishtarik. Maksud dia apa? Ishtarik, ikut sertalah. Ishtaraka yashtariku tu makna dia ikut serta. Ikut sertalah, hendaklah kamu ikut serta. Jadi ini fi'il. Fa'il dia mana? Fa'il dia anta. Okey. Ini fi'il sekali. Fa'il dia apa? Anta. Hendaklah kamu ikut serta. Atau ikut sertalah kamu akan istighasah, meminta pertolongan, berdoa minta tolong, meminta bantuan. Hendaklah kamu ikut serta akan istighasah. Jadi istighasah ni sebagai maf'ulun bih, sama yang tu. Maf'ulun bih i'rab dia apa? Mansub. Tanda nasab dia fathah. Kalau ini zahirah, fathah dia, zahir fathah dia. Bukan batin. Itu zahir. Okey. Di fathah dia nampak. Lepas tu al-kubra. Al-kubra ni samalah tuan-tuan dengan dan puan-puan, dia sama macam ahla. Dia sama-sama isim tafdil. Sama isim tafdil. Cuma di sini dia sebagai apa? Istighasah yang paling besar. Yang paling ramai orang datang sana. Yang paling besar. Jadi ini sebagai apa? Yang. Kalau ada kod yang, mesti ingat tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada yang maknanya dia sebagai na'at. Na'tun kena ikut sebelum dia. Sebelum dia apa? Mansub kan? Maknanya dia juga mansub lah. Sebelum dia mansub juga. Tanda nasab dia apa? Kalau sini sebabkan ujung dia alif maksurah, maka dia tanda fathah dia, fathah yang tak nampak. Sama macam yang tu. Jadi dengan fathah apa nama dia? Fathatun muqaddaratun. Okey, fathah muqaddah, isim maksur ya tuan-tuan dan puan ya. Macam itulah cara dia. Okey. Lepas tu dah okey, dah settle yang dua ni. Kita masuk yang sini. Ini fi'il ta'ajjub. Ini fi'il, nama saja nama dia fi'il. Yang atas ni apa nama dia? Isim tafdil. Isim. Yang atas ni isim. Yang ini ni fi'il. Jadi udah berbeza, nama dia saja dah isim tafdil.
Fi'il ta'ajub. Jangan sampai terbalik pula. Isim ta'ajub, fi'il tafdil. Salah. Isim tafdil, fi'il ta'ajub. Ini fi'il ta'ajub. Fi'il yang menyatakan ta'ajub. Ma'ahsana khuluqaka. Oh, alangkah indahnya akhlak kamu. Antara dua ni, betul-betul indah ke kesindiran saja? Indah sangat akhlak. Indah sangat perangai. Antara dua tu. Atau betul-betul memang indah betul akhlak dia, atau bagus sangat akhlak dia, ataupun sebalik dia. Okey, tapi kita tak kira yang pasal tu, makna dia itu balaghah tu. Okey. Ma ahsana khuluqaka. Yang mana isim tafdil lah ini ya? Fi'il ta'jub Fi'il ta'jub yang ini ahsana. Ini fi'il ta'jub. Okey. Fi'il ta'jub. Yang ma di awal ni, ini kan nama ni, kata nama. Ma ni kan kata nama. Ma tu kata nama di awal ayat, huruf ma, dan dia sebagai mubtada. Kata nama di awal ayat sebagai mubtada. Harfun ma mabni alal fathi ala sukun, dengan sukun sebenarnya. Jadi mabni ala sukun lah dia ni. Okey, cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan buat saja sini ni mubtada, dah cukup dah. Okey. Jadi ahsana, nama dia fi'il ta'jub kan? Maknanya dia fi'il. Okey. Alangkah indahnya. Apa yang jadi fa'il dia mana? Fa'il dia adalah mana? Fa'il dia apa? Adakah khuluqaka tu sebagai fa'il? Bukan tuan-tuan dan puan-puan, bukan khuluqaka sebagai fa'il. Fa'il dia mana? Kan sini kan indahnya. Nya tu kan maknanya huwa. Jadi fa'il dia adalah huwa. Fa'il dia huwa. Bukan khuluqaka. Kenapa tak boleh khuluqaka, Ustaz? Sebab kan khuluqaka ni kan mansub ni. Pakai fathah ni. Ujung dia. Dia mansub. Kenapa dia mansub? Sebabkan dia maf'ulun bih. Sebabkan yang indah. Kita nak objek kita ni. Kita nak cakap indah tu apa? Akhlak dia. Jadi dia maf'ulun bih mansub. Jadi yang kalau dalam fi'il ta'jub, benda yang kita nak ta'jubkan tu, itu sebagai maf'ulun bih. Benda yang kita anggap ta'jub tu, yang kita anggap bagus sangat, itu sebagai maf'ulun bih. Sebab tu dia mansub sini. Okey, tuan-tuan puan-puan, yang kannya dia apa? Yang kan ni kan kata ganti nama yang bersanding dengan isim, itu tu sebagai mudhaf ilaih. Ini bukan tajuk kita sebenarnya, cuma nak tambahkan saja mudhaf ilaih. Macam tu. Jadi kalau ada kata ganti nama bersanding di pelaminan bersama isim, maka dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Okey, jadi inilah sedikitlah macam yang semalam juga. Yang semalam tu yang kita jumpa tu senang saja. Macam Aliun aktsaru min Hasanin ilman. Ali lebih banyak daripada Hasan secara ilmu dia, dari segi ilmu. Jadi aktsaru sana sebagai mubtada. Tu senanglah semalam. Sekarang ni kita jumpa sebagai naat ataupun sebagai maf'ulun bih. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan, okey, Syahir boleh sambung kan? Sekarang ni kita cubalah adat lagi. Adat ni cukup banyak, jadi bolehlah dengan cara menengok kitab saja Syahir jelaskan. Okey, saya silakan kepada Syahir. InsyaAllah kita ini bab akhir lah. Ni bab akhir yang mana ulangan-ulangan lah. Okey. Cuma yang huruf yang beramal seperti laisa tu, itu amal dia sama je, cuma dia ada syarat-syarat lah. Itu beza dia juga antara fi'il tu. Sebab amal dia sama, merafa' ke isim, menasukkan khabar kan. Baik, kita cuba tengok kitab. Okey. Yang mana adat ni bilangan. Okey. Jadi kita tengok terus dekat sini lah. Kita tengok dekat sini, muka surat 112 Ni semua dia kasih contoh-contoh lah.
Okey. Jadi ini dia kata untuk apa ni lah. Dia suruh dia kasih contoh bilangan sebab apa kaedah semua saya dah terangkan semalam lah. Yang mana ini adalah kalau untuk 1 dengan 2 ni dia sama. Contoh kalau kita tengok okey, ini untuk bila apa ni lah, bila maksud dia muzakkar dan ini bila muannas Tengok. Kita tengok nombor 1 dengan 2. Dua-dua sama. Okey, qalamun wahidun. Kita kena cakap kalau untuk bilangan 1, kita kena cakap dia punya adat dulu. Kita kena cakap maksud dulu baru adat. Qalamun wahidun. Pen yang 1. Wahidun. Okey, wahidun tengok sama. Sama-sama muzakkar. Kalau ni qalamanisnani. Bukan qalamanisnatani. 2 pen sama-sama muzakkar juga. Kalau muannas pun sama. Dia kena sama-sama untuk bilangan 1 dan 2 ni. Suratun wahidatun, 1 gambar. Suratani isnatani, 2 gambar. Dua-dua ni sama. Untuk bilangan 1 lah. Okey, lepas tu dia ada terangkan apa lagi? Cuba tengok. Okey, dia cakap dekat situ ada bilangan 3 sampai 9. Okey, kita tengok pula 3 sampai 9. Okey, ini nombor 3. Nombor 3. Tengok daripada nombor 3 ni sampai nombor 9 ni lah. Okey. Jadi nombor 3 kita tengok kalau untuk mufrad dia, untuk muzakkar dia, salasatu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin. Semua kalau kita perasan, semuanya jadi muannas. Dia punya adat. Adat dia semua jadi muannas. Okey, kita tengoklah Kalau untuk maksud yang muannas, kita tengok. Salasu suwarin, arba'un suwarin, khamsu suwarin. Tengok, adat dia pula jadi muzakkar, tak ada tamar butah. Jadi ada beza. Lagi satu perbezaan dia, kalau dia akan berubah apa? Dia punya maksud tu kita kena mula letak jamak lah. Okey. Kena letak aqlam. Aqlam ni jamak kepada qalam. Kita tak boleh letak salah satu qalamin, tak boleh sebab syarat dia mesti jamak maksud dia. Kalau daripada bilangan 3 sampai 9. Okey. Dan kalau maksud dia muzakkar, adat dia mesti ada tamar butah lah. Kalau maksud dia muannas, kalau maksud dia muannas, adat dia mesti kena muzakkar. Okey. Dan maksud dia kan permulaan dia jamak kan. Satu dia kena jamak. Satu lagi dia kena jadi isim majrur. Sebab apa jadi majrur? Sebab dia dah kat sini dia jadi apa tahu? Dia jadi mudhaf ilaih. Okey. Jadi ini adalah untuk apa ni lah. Kalau yang ini untuk sebab apa? Muannas dan muzakkar dia punya maksud akan jadi mudhafun ilaih. Sebab itulah dia punya tu jadi isim majrur. Okey. Sebab itulah dia akan jadi isim majrur. Kalau untuk bilangan 1 dengan 2 ni, i'rab dia jadi na'at dengan man'ut je ni. Na'at man'ut. Sebab itulah kena sama. Sebab na'at kan dia ada syarat dia. Muzakkar muannas kena sama kan. Okey, itu bilangan 3 sampai 9. 10 pun termasuk juga Ni dia ada kasih 10 sekali. Okey, kita tengok 10. Asyratu aqlamin dengan asyru suwarin. Tengok, aqlam ni adalah muzakkar, ini adalah muannas. Jadi asyratu ni dia mesti kena muannas. Sebab apa? Maksud dia muzakkar. Dan maksud dia pula kena jamak dan sebagai mudhafun ilaih. Tengok pada bawah. Sama macam ni. Kalau yang ni pula lain. Kalau yang ni dia punya adat kena muannas, kena muzakkar. Kalau maksud dia muannas lah. Lepas tu maksud dia kena jamak dan jadi mudhafun ilaih. Okey. Lepas tu kita tengok untuk yang ke-11 pula. Yang 11 kita tengok yang 11. Dia sebenarnya yang penting ni lah. Dia kena tengok muzakkar. Dia penting kepada maksud sebenarnya. Sebab apa? Kalau kita tak tahu maksud tu muzakkar ke muannas, kita tak boleh tentukan macam tu je adat dia. Okey. Jadi yang penting kat sini kita kena tahu apa benda yang dikira tu, apa angka dia. Apa yang benda yang apa ni, contoh macam berapa, okey, contoh 5. 5 apa? 5 kitab ke? Kita kena tahu maksud dia apa.
Supaya kita dapat tahu yang adat dia kena macam mana. Faham Lepas tu kalau yang ini kita panggil murakkab. Start sebelah ni kita panggil murakkab. 11 sampai 19. Sebab apa kita panggil murakkab? Maknanya dia bersambung. Murakkab ni maknanya bersambung. Dua kalimat yang bersambung. Dia macam mudhaf ilaih. Tapi taklah sebab ini mabni. Ini mabni. Kecuali daripada 11 sampai 19 semua mabni kecuali isna. Dua. Isna dengan isnata. Sebab apa? Dia dua. Jadi asalnya isnani tau. Jadi disebabkan dia jadi mudhaf. Kan saya cakap dia macam mudhaf. Sebab apa? Dia dah macam digabungkan lah. Asyara ni dia mabni. Isna dia boleh dua. Boleh isna dengan isnai. Dia isna ni bila i'rab dia rafa' lah. Kalau isnai bila i'rab dia nasab ataupun jar. Okey. Jadi itulah dia. Daripada 11 sampailah 19 ni semua tu adalah mabni lah, murakkab lah, kita panggil murakkab. Maknanya orang panggil apa? Dia punya tu bersambung. Angka dia sambung. Tengok ahada asyara, 11, isna asyara, 12, salasata asyara. Okey, itu untuk adat. Okey, jadi kita tengok dulu. Okey, ini apabila untuk muzakkar lah. Adat dia ma'dud dia muzakkar. Jadi macam mana? Ahada asyara qalaman kan. Okey, ini belum muzakkar. Tapi bila kita tengok muannas jadi apa? Ihda asyrata suratan. Jadi kalau kita tengok untuk muzakkar, ahada dengan asyara ni dia kena muzakkar, kena sama-sama muzakkar. Kalau ma'dud dia muzakkar, maknanya tiga-tiga muzakkar lah. Adat dengan ma'dud kena muzakkar. Kalau dah masuk untuk 11 untuk perempuan muannas, dia jadi ihda. Ahada untuk muzakkar. Kalau dia dijadikan sebagai muannas, dia jadi ihda. Ihda asyrata, tambah-tambah merbutah juga untuk muannas. Suratan. Suratan ni dia jadi masuk sebab dia jadi sebagai tamyiz. Tamyiz sama macam untuk yang ke-12. Ithnata asyrata suratan sama. Tapi bila dah start masuk 13 ni, 13 sampai 19 ni, salasata asyara qalaman. Tengok dia punya salasah ni, angka dia ni jadi muannas. Kalau asyara dia jadi muzakkar. Qalaman ini kalau muzakkar lah. Okey. Tapi kalau muannas macam mana pula? Jadi salasa asyrata. Tengok 3 ni dia muzakkar. Kalau asyrata ni yang 11 ni dia jadi muannas. Suratan. Jadi ada beza jadi 13 sampailah 19 sama kaedah dia. Dia ma'dud tu jadi mansub sebab apa? Dia jadi tamyiz. Lepas tu isyruna qalaman. Kan dia ada pernah bagi tahu bilangan untuk berpuluh-puluh macam 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dengan 90 ni. Dengan 100, dengan 1000, 1 juta. Dia punya adat tidak akan berubah. Tak kira lah dia punya ma'dud tu muzakkar ke muannas ke, dia kata tak terpengaruh langsung. Jadi kalau kita tengok dekat sini pula dah start masuk 21 ni, dia jadi ataf dengan ma'tuf dah. Tengok. Wahidun wa isyruna. Wow. Dia ada wow. Okey. Jadi itulah dia. Untuk ulangan kita pada Nahu. Jadi insya-Allah bagi tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba praktiskan lagi. Ataupun boleh tengok dekat Lentera Santri, sebab petang-petang kita ada juga buat ulangan Nahu. Buat ulangan Nahu pagi kan. Jadi insya-Allah itu sajalah untuk ringkasan Nahu untuk level yang ke-5 ni. Okey. Jadi kita akan sambung pengajian untuk kelas tasrif kita, dibimbing oleh Ustaz Farid insya-Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah. Alhamdulillah. Kita lihat pada hari ini kita nak masuk wazan yang baru pada muka surat 52.
Pada muka surat 52 adalah in fa'ala yanfa'ilu. Okey? In fa'ala yanfa'ilu. Mahmus ifta'ala dah baca semalam. Ittakhadha ittaqa'a. Latihan pun sudah semalam. Latihan sudah. Alhamdulillah. Kita lihat pada muka surat 52 atas wazan in fa'ala. Tuan-tuan, kita masih lagi perbincangan kita dalam ilmu saraf. Berkisar pada fi'il yang 3 huruf yang asal plus 2 huruf. 2 huruf tersebut adalah huruf alif dan huruf nun selepas alif. Itu penambahan dia. Asalnya fa'ala tambah in fa'ala, alif nun tu tambahan. Okey? Kita lihat makna in jazaba, tertarik. Bukan tertarik itu bukan tertarik hati, bukan. Tertarik. Menarik, kita menarik satu benda tiba-tiba tertarik. In hadara, turun. In harafa makna condong ataupun menyimpang di perjalanan yang lurus. In daraja, termasuk. In darasa, terhapus. In sarafa, telah selesai, pergi, telah selesai, telah intalaqa, telah berangkat, telah bergerak, pergi. In akasa, telah terbalik. In fataha, terbuka. In qasama, terbahagi. Jadi dia banyak makna ter. Itu makna ter. Ini fi'il sahih. Okey, ini semua kita panggil bina mutawa'ah lah. Nanti kita akan baca faedah wazan ataupun khususiyatul wazan insya-Allah taala pada muka surat 100 lebih. Kita selesaikan yang ini dulu. Dalam wazan ini mengalami perubahan daripada bina as-sahih dan penasrifannya adalah fi'il, bina mudha'af, ajwah dan naqis. 3 tagak lain nanti kita akan bincang selepas ini insya-Allah. Sebelum itu kita minta dendangan daripada pelajar-pelajar kita untuk mendendangkan lagu in fa'ala. Fal yatafaddalu ma'jurin. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-52 bab fa'ala yanfa'ilu untuk bina sahih. In fa'ala yanfa'ilu in fi'alan munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa zaka munfa'alun in fa'illatan fa'il munfa'alun munfa'alun in fa'illatan fa'il munfa'alun munfa'alun in jadaba yanjadibu in jidaban munjadaban fahuwa munjadibun wa zaka munjadabun in jadib la tanjadib munjadabun munjadabun in jadib la tanjadib munjadabun munjadabun in hadara yanhadiru in hidaran munhadaran fahuwa munhadirun wa zaka munhadarun in hadir la tanhadir munhadarun munhadarun in hadir la tanhadir munhadarun munhadarun in harafa yanharifu in hirafan munharafan fahuwa munharifun wa zaka munharafun in harif la tanharif munharafun munharafun in harif la tanharif munharafun munharafun in daraja yandariju in dirajan mundarajan fahuwa mundarijun wa zaka mundarajun
اندرج لا تندرج مندرج مندرج اندرج لا تندرج مندرج مندرج اندرس يندرس اندراسا مندرسا فهو مندرس وزكى مندرس اندرس لا تندرس مندرس مندرس اندرس لا تندرس مندرس مندرس انصرف ينصرف انصرافا منصرفا فهو منصرف وزكى منصرف انصرف لا تنصرف منصرف منصرف انصرف لا تنصرف منصرف منصرف انطلق ينطلق انطلاقا منطلقا فهو منطلق وزكى منطلق انطلق لا تنطلق منطلق منطلق انطلق لا تنطلق منطلق منطلق انعكس ينعكس انعكاسا منعكسا فهو منعكس وزكى منعكس انعكس لا تنعكس منعكس منعكس انعكس لا تنعكس منعكس منعكس انفتح ينفتح انفتاحا منفتحا فهو منفتح وزكى منفتح انفتح لا تنفتح منفتح منفتح انفتح لا تنفتح منفتح منفتح انقسم ينقسم انقساما منقسما فهو منقسم وزكى منقسم انقسم لا تنقسم منقسم منقسم انقسم لا تنقسم منقسم منقسم. Alhamdulillah tuan-tuan, kita terus lihat pada latihan di bawah pada muka surat Isnin wa khamsun, iaitu muka surat 52. Latihan yang pertama, aktsarus syubbani in jazabu ilal bi'ati sayyiati. Kebanyakan pemuda-pemuda in jazabu, mereka menarik, mereka tertarik, mereka telah terheret ke bi'ah, environment yang buruk. Okey. Injazabu daripada injazaba yanjazibu. Injazabu maknanya fi'il madhi. Yang kedua, sya'ruhu munhadirun ila dhahrih, rambutnya turun ke bawah. Nampak? Daripada inhadara yanhadiru, inhidaran, turun ke bawah rambut dia. Jadi ismul fa'il, munhadir ismul fa'il daripada inhadara. Hazinal ulama wal asatizatu ala ulama dan ustaz sedih apa tu? Ala inhirafi syubbani min ta'alimil islami, iaitu penyelewengan, ke atas penyelewengan. Inhiraf adalah ismul masdar daripada inharafa, yanharifu inhirafan, penyelewengan pemuda daripada pengajian Islam. Okey. Nombor 4, hadhil umuru tandariju fi qa'idati al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara ini tandariju, termasuk dalam kaidah al-umur bimaqasidiha, urusan-urusan ini dengan niat. Jadi tandariju adalah ismul fa'il daripada indaraja yandariju. Nombor 5, kitabati fi hadza daftari mundarisun.
kitab aku, kitabati penulisan aku. Fi hadzal daftar, dalam kitab, dalam buku ini, mundarasun, bukan mundaris, mundarasun, telah terhapus, telah dihapuskan. Mundaras ismul maf'ul, bukan mundaris, mundaras. Nombor 6, insarafal musallun minal masjid ila buyutihim, telah selesailah orang-orang sembahyang di masjid, telah selesai orang-orang sembahyang daripada masjid ke rumah mereka. Insarafa bukan selesai, di sini tak sesuai selesai, tapi maknanya telah pulang, telah pergi. Orang yang sembahyang telah pergi daripada masjid ke rumah mereka, telah berangkat. Nombor 7, insarafa fi'al madhi. Nombor 7, mata tantaliq ila Makkah. Ini adalah tantaliq fi'al mudhari' daripada intalaqa yantaliqu, bila kamu nak pergi ke Makkah. An-nur mun'akisun min zalika zujaj. Cahaya munakas, dipantulkan daripada kaca ini. Daripada kaca ini. An-nur mun'akis atau munakas. Tengok. An-nur mun'akisun, ismul maf'ul atau ismul fa'il? Cahaya, kalau mun'akis makna telah terpantul, dipantulkan daripada kaca ni. Mun'akas, bukan mun'akis. Telah terpantul, dipantulkan. Nombor 9, mana ismul maf'ul. Nombor 9, baitu Khadijah, rumah Khadijah itu munfatahun, adalah terbuka. Rumah Khadijah itu munfatah. Munfatah ismul maf'ul, iaitu terbuka, dibuka. Kemudian nombor 10, yanqasimul fi'lu ila lazim wal muta'addi. Fi'il ni terbagi kepada lazim dan muta'addi. Fi'il lazim, fi'il muta'addi, itu dalam ilmu saraf. Yanqasimu daripada inqasama, yanqasimu adalah fi'il mudhari' daripada fi'il madhi inqasama. Telah selesai kita pada muka surat 22, terus pada muka surat yang ke-33. 53 kita akan tengok infa'ala yanfa'alu, wazan yang sama, 3 fi'il tambah plus 2 huruf. 3 huruf tambah 2 huruf. 2 huruf tersebut adalah huruf penambahan, iaitu alif dan nun. Okey. Cuma dia agak berbeza kerana dia adalah fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af. Kita lihat infadda yanfaddu, makna bercerai-berai, terbuka ataupun pecah. Infadda telah pecah, terpecah, terbuka, bercerai-berai. Hancur maknanya infadda. Kemudian injarra, tertarik, tersesat, terheret. Inhatta, turun. Inhalla, telah terurai. Ikatan telah terbuka, terurai. Inhalla. Indaqqa, remuk, patah. Indaqqa. Insalla, telah lepas, telah menyelinap keluar. Insyaqqa, terbelah. In idzas sama, idzas sama'un syaqqat, idzas sama'un syaqqat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, terbelah bulan. Insabba, tercurah. Indamma, makna bergabung, turut serta atau bergabung. Indamma. Infaka, dilepaskan, lawan kepada idgham. Idgham lawan infaka, tak idgham, makna dilepaskan. Sebelum kita masuk latihan, seperti biasa, sama-sama kita dengarkan dendangan daripada pelajar-pelajar kita dalam fi'il naqis. Tuan-tuan boleh ingat fi'il naqis ini fi'il yang sering dan kerap kali pelajar kita akan lupa dan tersalah dalam menentukan ismul fa'il, ismul maf'ul, dan juga dalam menentukan masdar. Falyatafaddalin mashkurin, falyatafaddalu mashkurin. Baik, kita buka pada muka surat yang ke-53.
buku tasrif dan ilal al-fatih, bab in fa'ala yanfa'ilu bina mudha'af. Baik. إن فض ينفد انفضاضا منفضا فهو منفد وذاك منفد إن فض لا تنفض منفد منفد إن فض لا تنفض منفد منفد إن جر ينجر انجرارا منجرا فهو منجر وذاك منجر إن جر لا تنجر منجر منجر إن جر لا تنجر منجر منجر إن حط ينحت انحطاطا منحطا فهو منحت وذاك منحت إن حط لا تنحط منحت منحت إن حط لا تنحط منحت منحت إن حل ينحل انحلالا منحلا فهو منحل وذاك منحل إن حل لا تنحل منحل منحل إن حل لا تنحل منحل منحل إن دق يندق اندقاقا مندقا فهو مندق وذاك مندق إن دق لا تندق مندق مندق إن دق لا تندق مندق مندق إن سلا ينسل انسلالا منسلا فهو منسل وذاك منسل إن سلا لا تنسلا منسل منسل إن سلا لا تنسلا منسل منسل إن شق ينشق انشقاقا منشقا فهو منشق وذاك منشق إن شق لا تنشق منشق منشق إن شق لا تنشق منشق منشق إن صب ينصب انصبابا منصبا فهو منصب وذاك منصب إن صب لا تنصب منصب منصب إن صب لا تنصب منصب منصب إن ضم ينضم انضماما منضما فهو منضم وذاك منضم إن ضم لا تنضم منضم منضم إن ضم لا تنضم منضم منضم إن فك ينفك انفكاكا منفكا فهو منفك وذاك منفك إن فك لا تنفك منفك منفك إن فك لا تنفك منفك منفك. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus lihat kepada latihan in kuntu fadlan in fadda asdiqauka minka. Sekiranya kamu keras kasar, lari habis kawan-kawan kamu daripada kamu. In fadda adalah fi'il madhi. Lima tanjarru fi tariqi wa anta zakiyun. Kerana apa kamu tarik? Kerana apa kamu tersesat dalam perjalanan sedangkan kamu orang bijak, boleh sesat juga. Nampak? In jarra maknanya tertarik ataupun tersesat. Okey. Nombor 3, ma khasiral alam. Apakah kerugian alam dunia ini? Bin hitatil muslimin, dengan kejatuhan orang-orang Islam. In hatta yanhatu inhitatan munhattan fahuwa munhatun wa dhaka munhattun. In hatta la tanhatta munhatun munhatun. In hatta la tanhatta munhatun munhatun. Okey. Sekarang ni daripada inhitat, daripada inhatta inhitatil muslimin, kejatuhan orang-orang Islam, ismul masdar. Inhalla al-khilaf baini wa bainaha, terungkai al-khilaf. Khilaf, perbezaan pendapat antara aku dan juga antara dia. Inhalla adalah fi'il madhi. Okey, iaitu terungkai, terlerai. Yang kelima adalah sadamati sayyaratu bakran fandaqqa ra'suhu. Berlaku pelanggaran kereta. Berlaku apa? Penanggaran. Sadamat ni penanggaran. Jangan tengok nabrak. Nabrak tu tak tahulah. Bahasa mereka lah. Nabrak. Haprak lain. Haprak. Ni nabrak. Haprak lain, hapak lain.
Okey. Sadamat as-sayyaratu, iaitu berlaku pelanggaran kereta. Bakran. Kereta melanggar bakar. Berlaku pelanggaran tu maksudnya apa? Apa maksud berlaku pelanggaran? Maksudnya kereta telah melanggar bakar. Itu berlaku pelanggaran, melanggar bakar. Bakar jadi maf'ulun bih, sayyaratu jadi fa'il. Fandaqqa, maka terdaqqa, indaqqa mana telah remuklah, telah patahlah, remuklah kepala bakar. Indaqqa adalah fi'il madhi. Nombor 6, ra'aitu sayfa munsallan min yadi qabidhi. Aku lihat pedang ni munsallan terhunus daripada tangan orang yang pegang. Munsallan insalla telah, bukan munsallan ni adalah ismul apa dia bukan terlepas tau. Munsallan daripada insalla, tapi dia bukan terhunus, dia lawannya terlepas. Munsallan ni mana terlepas daripada tangan orang yang memegangnya. Jadi aku melihat pedang telah terlepas. Terlepas. Munsallan adalah ismul maf'ul, bukan ismul fa'il, ismul maf'ul, daripada tangan orang yang memegangnya. Nombor 7, tub ila Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah, qablan syiqaqis samai, sebelum apa tu? Sebelum terbelahnya langit. Insyiqaqi, terbelah. Ini adalah insyaqqa yanshaqqu, insyiqaqan munsyaqqan, fahuwa munsyaqqun wa dzaka munsyaqqun. Okey, itu adalah ismul masdar. Nombor 8, nashkurullah ala ni'amihil munsabbah. Okey, munsabbati alaina kull waqtin, kami bersyukur kepada Allah ke atas nikmat-nikmat Allah yang mencurah ke atas kita. Munsabbah adalah ismul fa'il, bukan ismul maf'ul, yang mencurah-curah ke atas kita setiap waktu. Perkara yang nombor 9 adalah la tandammu. Nampak la apa? La tandammu. La tandammu bukan jangan kamu bergabung, turut serta, ilal fusaqi, kepada orang-orang fasik. Bukan la tadammu, la ni la nahi. Bila la nahi, la tandamma. Jelas la tandamma, jangan kamu turut serta bergabung kepada orang-orang fasik. Nombor 10, kullu insanin, setiap manusia, la yanfakku, tidak terlepas, minal mauti, daripada kematian. La yanfakku, la tu la nafi, yanfakku fi'il mudhari'. Okey, la tandammu, tandammu adalah fi'il mudhari' juga. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada muka surat 53 ini, apa yang kita nak lihat, yang perlu di-highlightkan adalah, tuan-tuan lihat fi'il madhi seperti biasa, infadda, yanfaddu, infidadan. Okey, masdar mimi, ismul fa'il, ismul maf'ul, isim zaman, isim makan. 5 perkara ini adalah atas wazan yang sama. Dengar, ismul masdar, ismul masdar tu makna masdar mimi, ismul fa'il, ismul maf'ul, isim zaman dan juga isim makan. 5 wazan ini di atas satu wazan yang sama, menghasilkan makna yang berbeza. Okey, 5 perkara ini, 5 sirah ini menatijahkan wazan yang sama tetapi terjemahan yang berbeza. Jelas Okey. Kemudian kita lihat dalam isim fa'il, munfaddun. Munfaddun. Sama dengan isim maf'ul. Munfaddun. Sepatutnya munfa'ilun. Nampak munfa'ilun sepatutnya. Tapi tak boleh kerana dia fi'il mudha'af. Jadi munfaddun. Okey. La tanfadda. Okey, cuba kita ambil satu. Kita ambil satu, kemudian kita jadikan dia sebagai satu contoh. In jarra yanjarru. Nampak? Yanjarru.
Kita tengok isim fa'il dan juga isim maf'ul. Okey, kita lihat papan putih. Tuan-tuan lihat fi'il mudhari' in jarra adalah apa? Yan jarru. Yan, okey. Yan jarru. Jelas In jarra yan jarru. Nampak tak? In jarra yan jarru. Bila nak buat fi'il mudhari', nak buat ismul fa'il ataupun ismul maf'ul, jadi munjarrun. Nampak? Isim fa'il begini, isim maf'ul pun begini. Sama. Dia tak boleh munjarirun, tak boleh. Munjarrun, tak boleh. Dia kena matikan. Matikan munjarrun. Jadi bila dah ra ada dua, kita kena idghamkan dia jadi munjarrun. Inilah fi'il mudha'af. Dia berbeza lah. Fi'il sahih dia akan munjarirun. Itu adalah fi'il sahih, Fi'il sahih. Dia isim fa'il dia baris bawah. Isim maf'ul baris atas, huruf second last, munjarrun. Tapi untuk fi'il mudha'af maka dia tak akan berlaku seperti itu, dia sama. Fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Kemudian kalau fi'il nahi, dia masuk la nahi, sepatutnya kena matikan, Tapi di sini tak perlu matikan, bahkan kita patahkan la yan jarra. Okey? Untuk fi'il mudha'af. Soalan apa ni? Fi'il madhi tambah alif. Kat mana fi'il madhi tambah alif? Tambah alif lah, alif dan nun. Alif dan nun. Manakala tambah nun fi'il mana? Alif dan nun, nampak tak tu? In fa'ala. Asalnya fa'ala itu yang asal 3 huruf tambah plus 2 huruf. Jadi 2 huruf tu in, alif dan nun. Jelas Di mana nun? Nun sebelah nun tu adalah sebelah alif. Selepas alif. Sebelum fa. Okey? Okey, kita tengok sikit lagi pada muka surat 54. Sebelum kita masuk latihan, insya-Allah kita minta pelajar kita cuba tafadhalu mashkurin, mendendangkan. Ini fi'il ajwaf. Apa itu ajwaf? Term ajwaf dan juga naqis kita dah bincangkan dah. Tak perlulah kita huraikan lagi, cukup sekadar ini. Ajwaf adalah di tengah-tengahnya huruf yang lat, ain fi'il tu huruf illat, naqis adalah ya lam fi'il huruf illat. Kita dah bincang pada level yang pertama dulu. Cuma term-term ni perlu dihadamkan yang sebaik mungkin, insya-Allah. Dipersilakan. Baiklah, insya-Allah kita sambung. Kita buka pada muka surat yang ke-54 Ini adalah bab infa'ala yanfa'ilu untuk bina ajwaf . Saya ulang, muka surat 54, bab infa'ala yanfa'ilu untuk bina ajwaf. Okey. In qada yanqadu, in qiyadan munqadan, fahuwa munqadun wa zaka munqadun, in qala tanqad, in qala tanqad munqadun, in haza yanhazu, in hiyazan munhazan, fahuwa munhazun wa zaka munhazun, in haz la tanhaz, munhazun munhazun, in haz la tanhaz, munhazun, in hasa yanhasu, in hiyasan munhasan, fahuwa munhasun wa zaka munhasun, in has la tanhas, munhasun munhasun, in has la tanhas, munhasun. Bawa dia.
dia contoh agak pendek tapi lagu dah agak payah sikit lah. Nak ikut tune dia agak susah sikit. Jadi tak apa tuan-tuan dengar banyak kali nanti. In qada yang qadu makna ta'an tunduk taat. In haza yanhazu makna berpihak ataupun menyimpang. In haza berpihak ataupun menyimpang. In hasa makna melarikan diri. Tuan-tuan tengok contoh di bawah, latihan pertama, kedua, ketiga, tiga contoh je. Okey, al-mu'minu munqadun lillahi wa rasulih. Orang beriman ni taat kepada Allah dan juga Rasul. Munqadun adalah ismul fa'il. Al-inhiyazu ila al-a'da'i mamqutun, berpihak kepada musuh adalah mamqutun, dimurkai. Al-inhiyaz daripada inhaza yanhazu, inhiyaz adalah ismul masdar. Yang ketiga adalah inhasa yanhasu, inhiyaz. La tanhas minal qital, jangan kamu lari daripada medan peperangan. Okey, fi'il nahi. Tuan-tuan tengok ismul pada fi'il ajwaf ini, ismul fa'il, ismul maf'ul, dan juga masdar mimi, dan juga isim zaman, isim makan juga atas wazan yang sama. Terus yang terakhir pada pagi yang mulia ini adalah fi'il naqis atas wazan in fa'ala yanfa'ilu. Kita lihat akan didendangkan oleh pelajar kita insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ada bawah dia pada muka surat yang ke-54 lah. Muka surat yang sama. Ba in fa'ala yanfa'ilu bina naqis. Injala yanjali injilaan munjalan fahuwa munjalin wa zaka munjalan injali la tanjali munjalan munjalan injali la tanjali munjalan munjalan in qada yanqadi inqidaan munqadan fahuwa munqadin wa zaka munqadan in qadilatan qadi munqadan munqadan in qadilatan qadi munqadan munqadan in hama yanhami in himaan munhaman fahuwa munhamin wa zaka munhaman in hamilatan hami munhaman munhaman in hamilatan hami munhaman munhaman in hana yanhani in hinaan munhanan fahuwa munhanin wa zaka munhanan in hanilatan hani munhanan munhanan in hanilatan hani munhanan munhanan in zawa yanzawi in ziwaan munzawan fahuwa munzawin wa zaka munzawan in zawilatan zawi munzawan munzawan in zawilatan zawi munzawan munzawan. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat fi'il yang terakhir kita pada hari ini. Okey. Iaitu fi'il in fa'ala yang fi'il naqis yang akhirnya huruf illat. Contoh tuan-tuan lihat ni in jala, yan jali makna telah jelas, telah nampak. In qada yanqadi makna telah selesai. In hama yanhami makna telah terlindung. In hana yanhani telah tunduk, bongkok. Manakala in zawa yanzawi telah menyendiri. Okey, tuan-tuan lihat contoh di bawah, la tahzan, jangan kamu sedih, fa inna syamsa satanjali ghadan. Sesungguhnya matahari itu akan nampak keesokan harinya, ghadan. Akan menerangi, akan nampak ghadan. Ghadan ni mana esok bukan ghazan tu, ghadan. Ghadan. Yang kedua, tazawwaj ba'da inqida'i dirasatika fi Makkahil Mukarramah. Kamu berkahwin selepas selesai pembelajaran kamu di Makkahil Mukarramah. Ba'da inqida', inqida' adalah ismul masdar daripada inqada yanqadi. Nombor satu, injala yanjali, satan jali, fi'il mudhari'. Yang ketiga, hadhil hayawanatu munhamiyatun. Haiwan-haiwan ini munhamiyah. Apa maksud munhamiyah? Iaitu diberi perlindungan, dilindungi. Munhamiyatun hadhil hayawanatu in hama yanhami, diberi perlindungan.
munhamayatun. Bukan munhamiyatun, munhamayatun. Betul munhamayatun. Diberi perlindungan, ismul maf'ul. Kalau bukan ismul fa'il memberi perlindungan, diberi perlindungan. Yang keempat, al-inhina'u lil asnami haramun. Tunduk bongkok kepada berhala adalah haram. Al-inhina' daripada inhana yanhani, inhina'an munhanan fahuwa munhanin wa dhaka munhanan, inhani la tanhani munhanan, inhani la tanhani munhanan. Nombor 5 adalah la uhibbul inziwa. Aku tak suka menyendiri anin nas, daripada manusia, illa li'ibadatillah, melainkan menyendiri untuk beribadat kepada Allah aku suka. Inziwa adalah daripada inzawa, yanzawi, inziwa, iaitu kita panggil ismul masdar. InsyaAllah kita telah habis fi'il atau wazan infa'ala yanfa'ilu. Selepas ini pada muka surat dalam wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, iaitu fi'il asalnya 3, penambahannya juga 3, iaitu alif, sin dan ta, itu penambahan. Alif, sin dan ta itu penambahan pada muka surat 56 insya-Allah taala. Tuan-tuan yang terlepas pengajian kita boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist daripada episod awal sehingga ke hari ini untuk pengajian nahwu dan juga surah grammar dalam bahasa Arab. Selepas ini insya-Allah 15 minit lagi kita akan bersemu kembali dalam pengajian kitab bahasa Arab, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran Al-Karim. Okey, kita akan bersua kembali insya-Allah taala. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah, subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.